Testing 1, 2, 3. Okay, sebelum kita start, ada apa-apa? Okay, semua dengar. Right, Alhamdulillah hari ni kita ada lebih kurang berapa orang partisipan, agak ramai juga. So saya tengok dulu, kita ada ni lah. Kita ada yang baru juga join hari ni. So boleh kata ada yang lama jugalah dekat dalam ni. Okay. So Alhamdulillah semua bagian ni lah. Terima kasih kerana join event saya pada malam ni. First time Syah Syukri. Kita ada yang lama dengan baru jugalah. Itu yang saya nak bagi tahu. So Alhamdulillah terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk dengar saya bersembang sedikit lah pasal technical analysis. Okay, bagi siapa yang tak pernah bagi siapa yang tak kenal saya sebenarnya. Okay. Sebenarnya saya Zul Azlami Azizan boleh kata korang boleh panggil saya Lami Azizan je lah. Dan satu benda lagi saya nak bagi tahu, saya remiser dua license holder untuk RHB Investment Bank. Lepas tu saya buat equity dengan futures lah. Tapi buat masa ni saya memang fokus dekat futures dahulu. Lepas tu Tuan Zafri memang dia buat bahagian ni lah. Dia buat bahagian Dia buat bahagian equities dan dia tapis, dan ada benda yang dia tapis dekat dalam tu pun boleh kata benda tu kita tapis bersama lah, okay. Lepas tu kita akan tengok jugalah ada certain stocks ataupun apa-apa potential lah pada market yang kita akan tengok tu, okay. Right, semua sihat tak ni hari ni? Semua sihat tak? Ramai, saya tak sangka pula hari ni ramai pula, okay. So selalu macam ni lah, apa yang saya buat selalu, saya akan kupas daripada satu setiap technical dan kita akan cover selama sejam, okay. Dan korang jangan risau, benda yang saya ajar ni memang basic gila, okay. Memang benda basic, tapi sebenarnya basic yang saya ajar dekat dalam ni, memang ada cara nak masuk entry dia, lepas tu cara nak exit. Entry dengan exit lah, itu benda yang penting, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua ada stop loss juga dekat dalam tu ya. Jadi bagi siapa yang ni, sebenarnya topik yang saya akan cover hari ni adalah topik berkaitan dengan kipas cap udang dan cara nak masuk entry dengan stop loss dia juga. Okay. Right. Agak hektik sikit lah hari ni. Anak saya makan gula tau. So dia kena sugar rush. Lepas tu lompat sana lompat sini dengan yang seorang tu tak nak tidur lagi. Tahulah anak kecil, 3 orang kan. 3 orang anak kecil, lepas tu itulah. So, okay, hari ni boleh kata minggu ni adalah minggu yang keempat saya cover bahagian technical analysis ya. Yang mana minggu yang pertama saya cover lebih kepada bahagian trend line, basic of trend line. Sebenarnya minggu yang pertama, yang hari ni saya akan cover ada benda yang okay, sihat tapi susah hati. Kenapa susah hati? Okay, boleh bagi tahu, boleh share sikit lah, bagi tahu. Kalau nak kata pasal share tengah naik. Nak kata CPO sekarang tengah tergantung. Kita tak tahu sama ada dia nak jatuh ataupun dia nak continue naik lagi. Tapi based on calculation saya, based on benda basic yang saya ajar hari itulah, okay. Sebenarnya kita nampak macam 50-50 lah, okay. So based on medium term kita nampak market kemungkinan besar akan jatuh sekarang ni. So dia akan retrace sedikit. So selalunya market dia takkan continue naik ke atas, mesti akan retrace lah. Mesti ada orang profit taking. Sebab apa? Sebab emosi kita ni tak sama dengan setengah-setengah trader tu. Jadi ada setengah trader tu bila dia masuk, dia takut nak swing. Okay, so apa dia buat? Dia akan TP. So adalah buyer dengan seller dekat dalam. Kalau semua asyik buy je, kita tak tahu, kalau semua orang asyik buy, tak ada seller, so market tu takkan bergerak sebenarnya sebab tak ada seller dekat dalam, okay? Right, so sebelum start macam biasa saya nak tahu dulu siapa sini lebih kepada saham dan siapa sini lebih kepada futures, okay? Jadi kebanyakan yang saya kenal dekat dalam ni boleh kata semua muka baru ya. Ada yang ramai dekat dalam ni. So kalau kalau semua bahagian saham, buat apa saya nak sembang pasal futures kan? Ataupun semua lebih kepada futures, buat apa saya nak sembang dekat saham? Okay? Okay, trader 2, okay. FBM KLCI. Okay, FBM KLCI tu saya anggap dia sebagai saham lah ya. Okay, kita ada futures juga Nazi dekat dalam ni. Abang Nazi, klien saya juga. Okay, trade dua-dua. Okay, so saya buat kesimpulan sini dua-dua ada lah. So seperti biasa saya akan cover yang korang trade dekat dalam ni mesti lebih kepada futures. Futures produk tu adalah FCPO dengan soya bean oil ya. So saya akan cover dua. So nanti insyaAllah kita akan cover saham. Lepas tu kita akan tengok lah. Sebenarnya kalau korang tanya saya ada lebih kurang roughly lebih kurang dalam 50 saham yang saya dah tapis. Dan
salah satu saham dia ada yang dah pergi lah. Macam contoh Asia hari tu dah pergi. Semua orang kata sebab news. Tapi kita dah lukis sebelum news tu keluar lagi. Sebelum deal dia nak jalan, nak minta bail out daripada government lagi. Dah jalan dah. Okay. Lepas tu kita ada Prestariang. Boleh kata apa yang kita target tu jauh lagi tau. Lebih kurang dekat 7%. Tapi macam biasalah, ada setengah orang ni dia ada view dia, saya ada view saya. Okay. So kita, benda tu healthy lah orang kata. Okay. So kita discuss, kita berlawan dari segi kita punya analisis. So, bila kita lawan analisis, so kita akan tengok siapa yang menang, itu je. So, tak ada benda yang orang kata sampai nak bergaduh, nak bermusuh dengan orang lain lah. Itu kalau boleh kita nak elakkan benda ni lah. Sebab apa? Sebab teknikal yang saya akan ajar dekat dalam ni pun lebih kepada study of probability, bukan study of confirmation. Dan saya malas nak ulang lah. Boleh kata setiap kali saya buat live, setiap kali saya buat live pada tiap-tiap hari lah orang kata, okay? Saya selalu cakap, kita buat study of probability je, bukan confirmation. Sebab apa? Sebab macam contoh, kita tak tahu bila kita mati. So, bila kita buat certain study dan kita nak cari duit sebenarnya. So, bila kita cari duit, dah dapat duit, lepas tu habis lah, dah senyap lah. Tapi ada setengah orang ni, dia suka kompang situ, kompang sini. Kenapa? Sebab mungkin dia dah beli awal, okay? So, lepas dia dah beli awal, lepas tu market dah naik, lepas tu dia tengok tak ada seller ke apa ke, dia nak push harga tu. Lepas tu dia bagi tahu korang dekat grup sebelah ni, dia suruh korang masuk buy lagi. Padahal dia dah clear awal lah, okay? So itu yang ada setengah ni lah orang kata yang orang yang jahat lah yang dia buat macam tu, okay? Dan nak kata dia ni pun kita pun tak pastilah sebab apa? Sebab dia pun walaupun dia tahu ada setengah orang nak push benda tu, tapi ada limit dia juga. Macam ada setengah orang cakap selalu based on operator lah, okay? So dia kata operator, tapi sebenarnya operator tu pun yang saya perasan lah. Bukan saya tak cakap yang saya kenal lah operator lah. Tapi mungkin lah ada setengah saham macam sekarang ni kan musim MCO, especially area Klang Valley. So area Klang Valley musim MCO, jadi macam biasalah semua orang duduk rumah. Bukan dia tak stroke dulu lah yang 6 bulan pertama yang kita kena tu. Jadi apa yang buat sekarang ni, kalau boleh diorang nak push lah dekat market, nak tengok. Tapi apa yang kita nampak dekat dalam pun, sebenarnya market memang akan naik ke atas pun. Even Tuan Zafri ada kira untuk KLCI Futures. So daripada KLCI Futures pun dia nampak market akan naik, dia akan rebound. Walaupun dia nampak jatuh, tapi dia akan rebound juga. So tengok hari ni apa jadi. Daripada 148 something, 1494, lepas tu dia naik pergi 1,500 semula, okay? Dekat kawasan psychological resistance, okay? Right, dekat dalam ni saya nak tanya sikit lagi. Siapa yang memang boleh kata pengalaman dia lebih daripada 10 tahun ataupun 5 tahun pengalaman, ataupun ada yang memang baru start tahun ni dia baru tahu pasal saham ni ataupun tahu pasal technical. Okay? Boleh bagi tahu saya kejap sebelum kita start benda ni. So macam biasa mukadimah, sebelum saya nak start benda ni saya kena tahu dulu saya punya crowd. So daripada benda yang saya tahu crowd, okay, macam saya study benda bahagian psikologi. Lepas tu saya tengok muka orang, tapi dalam ni saya tak nampak muka orang. So saya nak kena tahu jugalah, just benda-benda basic je dulu. Saya tak kisahlah, tak perlulah semua 60 orang nak kena reply baru kita start. Okay, ada yang 2 bulan, okay. Lepas tu ada yang 2 tahun, okay. Ada yang baru lagi, baru 2 bulan, alright. Start tahun ni less than 1 year, okay. 3 tahun, okay. Baru sangat start PKP tu hari, okay. 2 tahun, March 2020, okay. Siapa masuk masa March memang orang kata boleh ni lah. Dia pergi campak mana-mana saham dia memang confirm akan naik, okay. Okay, 2 bulan, 3 tahun still newbie lagi. Okay, kita tak cakap 3 tahun tu newbie. Kita akan cakap 3 tahun tu boleh kata dia dah ada experience. Okay, right. Kalau kita tanya benda ni, okay, saya bagi tahu sedikit lah pasal technical analysis ni. Okay, technical analysis ni sebenarnya dia study of previous data. Okay, so daripada previous data tu, dia expect dia akan repeat untuk kemudian hari lah in future. So itu reason dia kenapa orang buat benda ni. Macam contoh, okay, benda yang paling popular adalah moving average, okay. So daripada moving average yang korang study dekat dalam tu, dia kata kalau harga dia naik atas daripada moving average tu, so maksud dia itu signal untuk kita buy lah. Lepas tu, kalau harga dia jatuh, maksud dia kita tak boleh masuk. Market tengah jatuh, so kita kena keluar. Okay, so kita kena tunggu dulu, okay. So benda tu selalunya, berapa ramai yang sini tengok daripada moving average memang selalu jadi, okay. Ada yang guna moving average 20 lah, lepas tu ada yang guna combination nombor. Macam saya boleh bagi tips dekat korang. Kalau korang nak gunakan moving average, sebenarnya nombor yang paling cantik adalah nombor Fibonacci, okay. So Fibonacci macam mana yang saya selalu cakap? Daripada 1 tambah 1 jadi 2, so 2 tambah 1 jadi 3,
dan 5, 8, apa lagi? 5, 8, 13, 21, 34 dan sampai nombor yang paling last lah. Kita boleh nampak dekat nombor yang selalu range yang saya pakai adalah dekat nombor ni lah. Nombor 144 ya. Yang mana benda ni memang saya pakai banyak dekat ni lah. Dekat dalam trading. Tapi benda tu beberapa tahun lepas saya fokus. Tapi bagi saya tak nampak dan tak ada clear indication yang untuk saya gunakan moving average sebagai entry dengan exit saya lah. Even kawan saya sebelum ni pun kalau korang tanya dia buat robot so dia buat robot daripada moving average sebenarnya. Lepas tu dia buat robot daripada moving average, lepas tu dia jual dekat orang, dia claim dia punya ni technical dia ni boleh kata lebih bagus lah. Padahal benda tu basic je dan korang boleh tengok. Okay. So apa yang kita buat sebenarnya, right? Apa yang kita buat sebenarnya, kita akan kupas mulalah. Benda yang saya ajar ni memang basic. Kalau buku yang korang buka buku daripada, okay saya bagi tips sikit, buku yang korang patut baca adalah buku daripada John J. Murphy. So John J. Murphy dia ada explain lah daripada awal sampai akhir benda-benda yang memang basic gila, okay? So dalam tu apa yang saya cakap sebenarnya saya akan refer semula di dalam buku tu. Dan satu lagi adalah seorang daripada nama dia Maggie. So Maggie ni pun bagus juga. Cuma itulah masalah dia, buku yang saya baca tu dia gunakan kertas graf. Okay? So daripada kertas graf yang dia buat dekat dalam tu, yelah bila orang dah scan, lepas tu kita pun dah beli buku tu, nampak tak berapa clear. Jadi better korang gunakan buku John J. Murphy lah. Even sukatan pelajaran saya memang banyak gunakan daripada buku John J. Murphy. Okay? Right. Apa lagi saya nak bagi tahu? Alright, satu lagi saya nak cakap dekat dalam ni apa yang kita buat ni, study yang kita buat ni, kita takkan follow news langsung. So kalau boleh, apa yang saya buat dekat dalam ni, saya tak paksa korang lah. Kalau korang nak baca news, nak combine dekat dalam ni, tak ada masalah. Even dalam buku tu pun ada cakap, dia akan tengok setengah negara juga. Macam contoh dekat US, kalau korang tanya saya, dia memang berpandukan dekat technical analysis. Boleh kata 90% lah. Tapi dekat UK, okay, dia combine dua-dua. 50% daripada technical, lepas tu 50% daripada news, fundamental lah, fundamental analysis kita panggil. Tapi kalau korang nak belajar dekat dalam yang saya nak ajar hari ni, memang saya fokus 100% daripada news. Okay? Kenapa bagi saya, news pula. Saya akan fokus 100% kepada technical. Kenapa bagi saya, news tu 5% daripada news dah ada di dalam technical. Okay? Even kalau korang tanya daripada analis pun, ada setengah analis target harga tu, dia tak tengok daripada fundamental sebenarnya. Dia tengok daripada technical. So macam mana dia buat projection semua tu, dia buat daripada technical juga. Tapi hari ni yang saya buat, boleh kata benda yang nak kata trend following sangat, iyalah memang trend following punya view lah yang saya akan ajar hari ni. Okay? So hari ni saya akan cover lebih kurang ni lah benda yang saya cakap tadi, kipas cap udang. Okay, macam mana kita nak gunakan kipas cap udang? Okay, hari tu bukan apa, sebab masa saya buat tu, saya just tunjukkan dekat student saya. Lepas saya tunjuk dekat student saya, kita lukis apa benda semua boleh kata terkejut lah juga. Reason dia kenapa? Sebab kadang-kadang daripada previous support tu dia boleh bertukar jadi resistant. Okay, lepas tu resistant become support become resistant. So daripada situ yang orang nampak dekat dalam. Dan benda ni sebenarnya saya fokus dekat features dia, especially dekat CPO. Dan tiba-tiba ada seorang student ni, dia memang tak sentuh CPO dengan soya langsung. So dia masuk dekat, apa dah nama dia ni, dia masuk dekat saham, lepas tu dia kata dia boleh buat duit dekat saham based on benda ni je. So saya tanya dia, apa yang dia buat? Dia just buy support, lepas tu dia sell resistance. Itu je dia buat. Lepas tu boleh kata dia main intraday saja tau. So boleh kata, saya pun tak tahulah, memang banyak lah dia buat. Cuma itulah saya minta dia punya statement. Saya pun nak explain susah sebenarnya sebab saya lebih kepada features kan. Orang kata memang lebih kepada features, tapi sekarang ni saya dah masuk bahagian equity. Dan saya punya lesson pun lebih pada ni lah, dua-dua benda saya boleh buat lah. Lepas tu dia bagi tahu saya, dia memang boleh buat duit based on benda tu. Alhamdulillah. So benda yang saya just buat daripada benda basic macam ni, dia dah boleh buat duit. Okay? So nanti saya akan tunjukkan lah benda-benda ni, macam mana kita buat support daripada trendline dia. So daripada trendline, ada setengah orang, dia akan fikir benda yang saya buat ni lebih kepada, dia menyerupai macam, apa dah nama dia dia menyerupai macam gun fan. Okey, tapi bila kita tengok gun fan compare dengan benda yang basic, so benda yang basic tu lebih tepat lah kalau kita compare dengan fan gun. Okey. Right. Maaf mencelah kalau bergantung pada TA, so Chan Slim tak penting sangat buat brother. Sorry soalan trader kurang rajin. Okey, Chan Slim tu apa benda ya?
buat trader. Chan Slim. Boleh tolong explain sikit? Saya tak perlu faham Chan Slim tu apa benda. Okay, Chan Slim tu apa benda? Okay, tak apa. Okay, yang saya dapat tangkap je lah apa soalan dia ni. Tak penting sangat buat trader. Saya tak cakap benda ni tak penting untuk trader. Macam saya cakap, kita buat study based on technical je. Memang apa benda yang kita buat memang daripada technical. Kita tapis saham, kita tapis futures pun. Okay, sebenarnya kalau dekat futures tak perlu tapis sangat. Reason dia sebab futures kan kita boleh buat, kan futures ni pasaran dua hala. Jadi kalau kita nak sell, kita nak buy, tak ada masalah lah benda tu, okay? Tuan Lami, boleh share nama tajuk buku dan penulis tu balik tak? Okey, nama penulis tu apa? John J. Murphy. Lepas tu buku dia Technical Analysis for Futures Market. Okey, tapi sebenarnya futures market dia kata dalam futures, tapi benda tu boleh diguna pakai di dalam saham juga ataupun forex lah. Okey, tapi saya takkan sentuh forex ke dalam ya. Macam saya bagi tahu, saya everyday pun saya ada ajar seorang student ni. Jadi dia ambil personal coaching dengan saya. Lepas tu dia masuk dia masuk Nasdaq. So bagi saya Nasdaq tak ada masalah sebab dia bahagian technological stocks. Jadi dia nak masuk ikut. Dia Muslim jugalah orang kata, okey. Right. So Anis, saya menjawab soalan Kalau saya tak jawab nanti Anis boleh tanya semula ataupun boleh tanya dalam grup saya lah dekat Telegram tu. Right, jom kita start. Kita boleh start So ada 65 orang lah dekat dalam ni. Right, jom. Saya nak tunjuk briefly dulu macam mana bentuk kipas cap udang saya cakap ni, okey? So, kalau korang tengok daripada bentuk kipas cap udang dekat dalam ni Chan Slim tu kaedah yang dia ambil kira segala aspek sesuatu saham sebelum entry. Kita takkan study sangat nak tahu director dia siapa, company tu company Melayu ke, company tu ada director daripada politician ke apa benda semua, kita takkan ambil peduli sebab bagi kita buat study of probability. So memang semua benda tu kita masuk based on technical je. Okay? Tapi macam biasalah, kita akan tengok candle juga. Kalau setengah candle tu, kalau macam contoh ada setengah saham tu candle dia, ya Allah, nampak macam apa benda je garisan tu. So kita akan ignore saham tu. So kita akan fokus benda ni je lah. Okay? So macam saya cakap, saya personally saya gunakan technical 100%. So saya takkan pakai fundamental news langsung. Okay? So seperti biasa, orang kata, ini based on cara kita orang. Dan saya tak cakap, benda ni pun saya tak cakap yang fundamental tu tak boleh pakai langsung. Memang betul boleh pakai. Tapi bagi saya fundamental tu adalah study of apa dah panggil ni? Lagging. Boleh kata dia lagging indicator. Macam contoh nak tengok daripada company performance kan. Kita tengok daripada company performance, sebenarnya benda tu adalah benda lagging. So lagging tu maksud dia dari segi apa? Sebab data tu adalah daripada quarterly. So quarterly tu dia data dikumpul-kumpul dan bagi saya benda tu dah boleh di manipulate. Compare dengan technical ni nak kata manipulate mungkinlah. Kita ada case macam Umar, tapi itu untuk case yang penny stocks je kalau orang nak push gila-gila. Okay? So apa yang saya cakap dekat dalam ni based on pendapat saya So saya tak cakap orang lain punya view macam tu, orang lain macam ni. So kita just cakap apa based on pendapat saya je lah. Okay? Right. Okay, Hekinashi saya tak pakai. Kalau nak pakai boleh, tak ada masalah. Kalau tengok candle betul. Kalau kita tengok daripada CPO ni memang betul-betul memang boleh kata ngeri jugalah. Okay? Tapi apa yang kita nampak dekat dalam ni sebenarnya ada cara dia kalau kita nak masuk. Okay? Right. So first kali saya akan tunjukkan dari segi teori dahulu. Okay? Lepas tu yang kedua saya akan buat backtesting dan kita akan buat je backtesting sampai kita jumpa daripada downtrend. Downtrend untuk kipas cap udang ni dengan uptrend untuk kipas cap udang. Lepas tu kita akan cuba tengok daripada ni lah. Kita akan test untuk tengok pergerakan market yang semasa. So hari ni saya akan cover CPO, Soya sebab hari ni ada dua-dua trader dekat dalam ya. CPO, Soya, lepas tu kita akan buka lah untuk setengah saham ya. So siapa yang bagi nanti, kalau saya bagi tahu buka, saya akan buka benda ni. So korang bagi je. So kalau boleh kita buat dengan cepat lah. Sebab apa? Sebab korang tak perlu nak tengok stocks yang korang dah hold. Sebab benda ni boleh pakai untuk semua jenis saham pun. Melainkan kalau saham tu yang memang tak ada volume langsung lah. Okay? Right, jom kita test dulu tengok dekat dalam ni. So apa benda kipas cap udang tu? Okay? So sebenarnya kipas cap udang ni adalah boleh kata dia menyerupai macam gun fan ya.
So gun fan tu macam mana sebenarnya? Okey, kalau korang tengok daripada gun fan tu, dia benda yang sama. Kalau korang pakai, korang ambil daripada highest hingga ke lowest ni, korang akan nampak benda-benda macam ni lah. So maksud dia benda ni apa? So maksud dia dalam gun fan dia cakap harga tu akan maintain dekat level ni lah. So ini dia gunakan sebagai support resistance dia, okey? Right. Tapi kalau kita eliminate daripada, kita buang daripada gun fan ni, apa yang kita nampak dekat dalam? So cara saya gunakan nak lukis benda ni lah. So kita akan tengok daripada previous higher low, higher high, lower low dengan lower high, okey? So dekat dalam ni korang boleh adjust sebenarnya. Korang tengok daripada ni lah. Korang tengok daripada previous low, lower high, lepas tu lower low, lepas tu lower high, dia maintain lower low semula dan dia naik higher high. So saya akan ambil setiap poin-poin yang ada dekat dalam tu, okey? Jadi seperti biasa, kalau korang tengok daripada market ni, so market dia tengah uptrend ya. So daripada uptrend ni, so kita akan nampak ini stop dia. So maksud dia akan stop dekat level ni lah, right? So selepas dia stop dekat level ni, apa yang kita jumpa dekat dalam, kita nampak yang sini previous high lah kalau kita label dekat dalam tu, okey? Tak apa, saya test dulu play dekat video. So kita test daripada sini lah, right? So once kalau kita dah jumpa kita dah jumpa kita punya support level dah break ya. So daripada support level dah break ya, so kita akan jumpa benda ni lah. Right, ini boleh kata dia bentuk lebih kurang macam ni. Once kalau dia break dia, okey, so kita tahu dia dah break daripada uptrend dia akan berubah menjadi downtrend, okey. So dah confirm benda tu. So macam mana nak plot benda tu, okey? So first kali apa yang korang kena tengok, korang akan ambil daripada previous higher high dan higher low. Jadi seperti biasa, kalau korang nak lukis, so korang lukis je lah macam ni. Okay? So korang lukis macam ni, lepas tu daripada bawah naik ke atas ataupun jatuh ke bawah. Okay? Tapi cara yang paling senang sebenarnya korang nak buat, korang cari je higher high, lower low dekat dalam ni. Lepas tu korang mark dekat dalam, korang akan jumpa lah ada certain level dekat dalam tu. Lepas tu dia punya zigzag period ni korang boleh kecilkan dekat dalam. So macam saya gunakan tu lah. Korang boleh adjust daripada default dia nombor 10. Lepas tu korang kecilkan ke nombor 6, 5, 4. Tapi makin kecil korang akan nampak zigzag dia makin banyak gila lah. Sampai nanti korang akan jadi pening, tak boleh nak buat decision. Ni sebagai contoh dia. Okay? Kalau korang tengok daripada sini je lah. Daripada sini higher low ni, higher high, lower high ni. So bila kita adjust dekat dalam je, kita akan nampak macam ni. Okay, nampak? Dia jadi smooth line lah. So maksud dia continue je macam ni. Okay? Right. So first kali apa yang korang kena buat, macam saya bagi tahu tadi, korang kena determine korang punya support dengan resistance level dahulu. So trend line So support dengan trend line ni lah. Support line dekat bawah ni. Dah settle benda ni, apa korang kena buat? Korang kena lukis based on lower high ni. Okay? So daripada lower high korang buat ni, korang akan tengok lagi macam mana korang nak determine benda ni. So maksud dia benda ni, first kali kita akan tunggu dulu benda ni break. Okay? So basic trend line dia kata once kalau resistance level ni break dia akan naik ke atas, okey? Kita tengok betul ke tak dia akan naik ke atas ataupun tak ya. Okey. So nampak benda ni, kalau korang tengok dekat dalam dia dah break, okey? So dia dah break tapi dia tak continue lah, orang kata dia ada zigzag lagi dekat bawah tu ya. So apa kita buat lepas tu, kita nampak ada second level lower high dekat dalam ni ya. Lower high. Okay, so apa yang kita buat seterusnya, kita akan label daripada dalam ni lah. Nampak? So kita dah jumpa kita punya, ni menyerupai lebih kurang ada dua jenis resistance level lah dekat dalam ya. So once kalau kita jumpa dua jenis resistance level dekat dalam ni, right? So kita akan tunggu lagi sini breakout. Once kalau dia breakout, dia akan naik ke atas lah. Itu standard lah. Orang kata untuk basic trend line. So kita tengok daripada benda ni, nampak? Dia jatuh, dia naik semula ya. Okay. So based on benda yang saya tunjukkan dekat dalam ni, once kalau dia break je, kalau especially commodity kalau commodity dia break daripada bawah ke atas, dia takkan straight forward terus naik ke atas. Macam yang kita expect selalu, apa yang kita belajar daripada TA, ini boleh kata breakout dia lah. Orang kata breakout dia kalau naik, dia akan terus naik. Tapi especially untuk commodity kalau dia naik, macam ni contoh dia takkan straight forward terus continue naik atas. So maksud dia akan bermain semula dekat previous resistance ni So previous resistance become support. So kalau korang tengok dekat dalam ni, kalau korang lukis pun daripada structure dekat dalam so korang akan nampak lah kalau korang kecilkan structure tu lah. Jadi sebenarnya benda ni mana entry korang. Okay,
Entry korang sebenarnya, once kalau support dah broken, kita akan buy. Jadi kita tahu market akan naik ke atas. Tapi dalam case ni, dia tak straightforward. Dia jatuh, dia main dahulu. Okay? So, lepas dia jatuh, dia main dahulu dan baru dia jatuh semula ke bawah. So, kita akan plot semula resistance level kita dekat dalam ni. So, korang kena ambil semula daripada satu level yang asal ni lah. So, apa yang korang kena buat? Korang kena mark macam ni lah. Sampailah korang jumpa benda macam kipas cap udang. Okay? Right. So, once kalau korang dah jumpa benda ni, apa decision yang korang boleh buat? Okay? Right. Basic support dengan resistance. Orang kata kita nak buy support, lepas tu kita nak sell dekat resistance. Tapi dalam case ni, kita nampak market tu, dia jatuh. Okay, ni untuk CPO lah. CPO bab-bab gap ni memang standard lah. Itulah saya cakap, dekat ada setengah trader ni, once kalau harga CPO ni macam dekat saham orang kata hari-hari nampak gap, hari-hari semua Masya Allah, orang akan cakap macam tu. So nasib baiklah dekat saham dia tak bergerak lebih kurang macam ni. Melainkan kalau ada orang selalu sebut yang macam sentiment lah. Okay? Tapi dekat CPO ni standard lah. Memang kita nampak benda macam ni. Kalau kita terkena gap pun 100 point, 2,500, selalunya kita akan relax je. Tak apa, besok kita masuk semula. Okay? Ya, serius. Ini yang klien saya bagi tahu. Bukan saya cakap lah. Klien saya yang cakap lah. Sebab kalau saya cakap nanti ada orang marah pula dekat dalam ni. Alright. Jom kita tengok cara kita nak masuk sebenarnya benda ni. Okay? Right, basic support, okay, basic resistance, dia kata once kalau break dekat resistance, dia akan naik ke atas. Tapi dalam case ni, nampak, dia naik je, dia jatuh. So, kita akan jumpa ada range level kita dekat dalam ni. So, apa yang kita kena buat selepas tu, okay? Okay, disebabkan ini downtrend, dia break dekat resistance, so kita akan cari buy saja dulu, okay? So, kita akan cari buy. So, dalam contoh ni, saya akan mark dulu, katakan, saya nak masuk buy dekat level ni. Sebab apa? Sebab dia kena dekat level saya punya support. Okay, previous resistance become support lah. Lepas tu, saya punya stop loss dekat mana? Mungkin kita boleh tengok. Kalau harga dia jatuh bergerak ke kanan, so nanti kita akan pindah lah dekat level ni. So maksud dia, teknik ni, boleh kata dia, kita menunggulah harga tu bergerak dan baru kita tahu resistance level kita dekat mana. Sebab apa? Sebab harga bila dia bergerak ke kanan ni, kita tak tahu sejauh mana sejauh mana dia punya penurunan bukan keturunan hari tu saya cakap kenaikan dengan keturunan. Ada orang gelak pula. Keturunan tu ialah orang kata memang keturunan kita. Okay, penurunan dia. Okay, so nampak. Okay, then apa yang kita buat selepas tu, kita akan play lagi video, kita akan tengok macam mana. Okay, so nampak. Right, so boleh kata dekat dalam level ni, entry kita, ini level-level ni memang sepanjang ni entry level kita sahajalah, right? Jadi apa yang kita kena buat lepas tu, kita tengok. Kalau korang dah masuk level dekat sini, okay, sepatutnya stop loss korang dekat mana, okay? Jadi saya akan buat satu kesimpulan. Benda ni, kalau korang masuk dekat dalam, korang nampak support level korang sebenarnya dekat sini. Kalau korang buy dekat sini, stop loss korang dekat sini. Yang mana benda ni boleh kata dah makan stop loss, okay? So dah makan stop loss, okay tak apa. Kita next, kita cari lagi level tu macam mana. Okay. So cara nak entry dia based on mana lagi? Sebab apa? Sebab dia dah jatuh dekat sampai level ni. Tapi stop loss kita tak jumpa selepas tu. Okay. Kalau kita nak ambil previous low pun nampak jauh sangat. Okay. So apa yang kita buat? Korang tunggu je lagi. Macam dalam case tadi ni. Once kalau dia jatuh lagi, dia sentuh je dekat line ni, korang masuk buy. Sentuh dekat line ni, korang masuk buy je lagi. Okay. So, bab-bab stop loss tu yang masalah sikit lah dari segi kipas cap udang yang saya nak tunjukkan dekat dalam ni. Sebab apa? Sebab stop loss ni tak determine dan dia punya entry pun boleh kata tak determine. Selagi dia sentuh dekat level ni je, selagi tu kita akan masuk. Okay, reason ni kenapa? Sebab hari tu ada sekali saya bagi tahu budak-budak saya, masa kita suruh masuk dekat level ni, nampak je previous support ni touch je. So, apa dia kena buat? Dia cuba je masuk. Okay, so dalam ramai-ramai student saya, dia masuk dekat dalam tu, ada seorang dua je yang dapat tangkap sebenarnya. So dia dapat tangkap boleh kata lebih kurang dalam ni lah, besar jugalah profit dia masa tu. Dia dapat dalam 1,000 juga dalam berapa minit je. Okay. Okay, berapa time frame untuk kipas cap udang ni? Okay, seelok-eloknya kalau nak gunakan kipas cap udang ni dekat 30 minit. Tapi masalah dia dekat saham, kalau boleh korang gunakan dekat sejam lah. Paling minimum dekat sejam lah. Kalau korang nak guna juga, korang tengok dekat blue chip stocks lah. So blue chip stocks tu boleh kata pergerakan ni memang smooth lah. Okay. Right, jom kita tengok dulu macam mana kita nak masuk benda ni. Right, nampak benda tu. Okay. So once kalau dia jatuh je,
Okay, kipas cap udang ni, inilah entry kita. Tapi masalah stop loss tu je sekarang ni. So macam mana kita nak determine stop loss? Okay, benda tu saya still dalam proses nak improve lagi benda ni ya. Sebab apa? Sebab saya tak jumpa, bukan tak jumpa sebenarnya. Reason dia, kalau saya nak bagi tahu korang, stop loss kita nak ambil dekat mana? Kita sebenarnya boleh ambil stop loss dekat level sebelah sini. Ataupun previous higher low dekat dalam ni. Okay, so kalau kita masuk dekat dalam, okay, katakan kita ambil dekat level ni lah, okay. Lepas tu marga jatuh betul-betul dekat bawah ni. Lepas tu tengok, dia kena je entry kita. Macam saya cakap, selagi dia touch je dekat entry level ni, selagi tu kita akan masuk. Nampak? Dia naik ke atas, okay, boleh kata kita bernasib baik lah. Tetapi, jikalau harga tu dia jatuh, boleh kata dia jatuh sampai level ni lah. Okay. Lepas dia jatuh sampai level ni, kita nak buy dekat sini. Tapi, kita punya stop loss dekat sini. Katakan kita tak jumpa dua level ni. Lepas tu kita jumpa stop loss kita dekat sini. Okay. Right. Kalau kita masuk juga, okay, korang tengok range dia. Lebih kurang dalam 150 point ni. Lebih kurang dalam 80 point. 80 point dalam futures lebih kurang dalam 2000 lah. Okay. So, kalau 2000 bagi saya tak berbaloi untuk kita masuk. Tapi untuk saham, saya akan improve lagi benda ni. Saya akan bagi tahu daripada masa ke semasa. InsyaAllah saya akan tunjukkan lagi. Right? Tapi apa yang saya nampak dekat dalam, inilah contoh kipas cap udang. So kita akan buy je dekat level ni. Once kalau kena stop loss lagi, kita akan masuk je lagi. Okay? So maksudnya kita akan mencuba je lah. Okay? So kalau korang bernasib baik, macam contoh yang tadi asal saya bagi tahu tu, stop loss korang dekat sini. Lepas tu entry korang dekat level ni. 2618, 2600, baru 18 tick. So 18 tick tu lebih kurang 400.5 jugalah loss korang, okay? Kalau dekat futures. Tapi korang tengok potential profit korang dekat dalam ni. Kalau betul korang dapat buy dekat bawah level ni lagi, lepas tu kita ambil previous yang tadi tu, previous higher low tadi tu sebagai stop loss kita. Korang tengok korang punya potential profit. Kalau busuk-busuk korang dapat buy dekat level sini. Market gap sampai 90 tick. Okay? Beza dengan stop loss tadi lebih kurang dalam 18 tick je. Right, so itu salah satu potential dia lah. Tapi masalah dia kalau kena stop loss itu je, right? Then kita akan pergi next pula. Kita akan tengok lagi macam mana, right? Okay, saya jumpa lagi satu level. So macam biasa, korang akan plot je dekat dalam ni. So korang akan anggap harga tu akan bermain di dalam level tu juga, okay? So macam biasalah, macam mana korang nak masuk based on bobo ke? Okay, bobo sekarang ni istilah yang paling popular lah. Korang panggil buy on breakout. Lepas tu ada satu lagi sobo, okay? So sobo tu sell on breakout lah, okay? So dalam case ni macam mana? Apa yang kita kena buat, okay? So sekarang ni 50-50, saya pun tak pasti. Saya nak buy ke saya nak sell sebenarnya, okay? Tapi kalau kita akan combine dengan harmonic pattern, kita akan nampak lah juga market tu. Mungkin dia akan jatuh ke bawah. Sebab apa? Sebab kita nak sell dekat resistance. Kalau siapa gunakan harmonic pattern, macam biasa kita nampak benda ni, kita akan cuba sell dia dekat resistance level, okay? Jom kita tengok macam mana. Kena stop loss tak? Okay? Sell lah, okay? Kalau macam ni, case dia boleh terkena stop loss lah. Kita boleh kata dah kena stop loss. Okay, benda ni dia akan terbatal apabila, saya akan tunjuk right, dia akan terbatal apabila harga ni memang dah naik atas melebihi. Katakan kita dah jumpa sampai sini, lepas tu dah naik melebihi previous high dekat dalam ni. So kita akan anggap benda tu dah terbatal lah dekat dalam ni, okay? Macam contoh dia naik, lepas tu dia retrace, dia naik sampai melebihi dekat dalam. So dia terbatal. Then next, apa yang kita kena buat? Kita akan masuk daripada bawah ni pula. Okay? So korang tengok dekat dalam ni ada support level. Okay? Korang nak main dekat dalam ni pun boleh sebenarnya. Okay, tadi contoh untuk downtrend. Okay. Sebelum saya start lagi benda ni, sebelum saya masuk ke bagian uptrend pula, siapa ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan, tolong tanyalah. So saya akan stop dan saya akan jawab soalan tu nanti. Okay? Right, kita test dululah dekat level ni. So sekarang ni boleh kata kita dah jumpa market tengah uptrend ya. So lepas kita jumpa market tengah uptrend, takkan kita nak lukis trend line daripada bawah sini naik ke sini. Boleh kata memang steep gila ni. Cerun gila lah orang kata. Sebab kalau selalunya market macam ni, once kalau dia jatuh, dia akan jatuh gedabak jugalah orang kata. Okay? Boleh tak nak testkan saham? Okey, kita tunjuk lagi contoh untuk sell dulu. Lepas tu kita akan masuk ke bahagian soya. Lepas tu nanti kita akan habiskan masa dekat saham pula. Sebab apa? Sebab ramai dekat saham ni. Saya kata lebih kurang dalam 30 orang main saham. So 50-50 lah. 30 orang main saham, 30 orang main futures. So kita akan buat benda ni lah. Saham kita akan buat banyak lah orang kata. Okay? Kita akan tengok nanti. Right? So nampak? Okay? So korang dah jumpa dekat dalam ni. So ini kita punya level yang pertama. Tapi ini kita punya support ni, higher low ni terbatal.
Okay, so kita akan ambil dekat sini. So once kita ambil dekat level ni, okay, jom kita tengok lagi macam mana. Right, kita dah jumpa level kita yang kedua. Okay, so dah jumpa level yang kedua. Lepas tu level yang ketiga kita tengok pula macam mana. Okay, nampak? Right, macam saya cakap tadi, semua jenis tak sabar nak tengok saham, nak tengok saham. Besok saham aku macam mana? Naik ke jatuh pun jatuh ni. Semua nak tengok pasal saham ni. Right. Okay, macam saya cakap tadi, once kalau dia sentuh je dekat level support ni, so kita akan cuba masuk buy dululah. Okay. Macam dalam case tadi, apa yang kita buat, kita masuk buy juga. Okay. So dalam case ni kita akan cuba masuk buy dulu. Okay, standard dia, kalau dia break ke bawah, dia akan jatuh. Tapi dalam case ni kita akan masuk buy je dulu. Selagi dia jatuh, dia sentuh dekat support. Sebab apa? Sebab kita nak buy support, kita nak sell dekat resistance. Right, korang tengok lagi, dia sentuh lagi, right. Lepas tu dia jumpa dekat level bawah. Siapa masuk dekat sini, dia tak TP dekat sini ataupun tak trailing position. Lepas tu nanti dia akan kenalah stop loss dekat dalam ni. Right, so once kalau kena dekat stop loss dekat dalam ni, so kita pun tak boleh buat apa-apa. Right, so kita akan sentiasa mencari je entry dekat dalam tu. Okay, so yang ini boleh kata tak terbatal. Okay, benda ni basic tau. So saya akan tunjukkan basic dulu. Benda sama je, harga bergerak, CPO pun bergerak, saham pun bergerak juga. Okay, so kita akan test dulu. Lepas tu nanti dah habis benda ni, barulah kita lukis benda lain. Okay, right. Siapa pergi lukis-lukis ni? Sekejap. Right. Okay, so dah nampak dekat dalam ni. So apa yang kita kena buat sekarang ni, kita akan cuba buy dekat support juga. Right, so kita tengok dulu macam mana basic dia. Ini current price ke? Right. Okay. Tak apa. Kita mark je dulu sampai kita jumpa kita punya level-level dekat dalam ni. Right. So. Okay. Dah nampak kipas cap udang ni dekat dalam. Right. So nampak kita akan continue lagi. Nampak. Once kalau dia sentuh je. Lepas tu kita akan anggap kita akan cuba buy lah dekat dalam tu. Tapi itulah. Yang contoh yang ni tak berapa cantik lah. Right. Okay. Contoh tak berapa cantik, so kita boleh kata sekarang ni market dia memang betul-betul dekat resistance level. Sama ada dia nak breakout naik atas ataupun dia jatuh dekat bawah. Okay, right. Sebaiknya time frame kita akan pakai 30 minit lah. Okay, untuk saham kita akan pakai lebih kurang dekat dekat hourly lah. Right, jom kita tengok untuk soya pula. So dah habis nanti baru kita habiskan dekat saham lah semua. Semua jenis nak pakai saham kan, right? Okay, jom kita tengok dulu dekat saham apa yang kita jumpa dekat dalam ya. So saya test dekat 30 minit juga. Okay, macam biasa korang lukis ya support dengan resistance korang dahulu ya. So dah settle dekat support dengan resistance. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu, market masa tengah flat benda tu takkan valid tau. Kenapa? Sebab once kalau dia tengah flat, korang masuk juga memang bahaya sebenarnya. Okay, so bahaya dari segi apa? Sebab kadang-kadang entry tu takkan kena. Sama ada dia tak kena ataupun dia akan flat jatuh terus ke bawah. Okay. Right. Ni sebagai contoh dia lah. Macam biasa. First kali korang kena determine dulu trend line dia. Okay. So korang tengok daripada trend line untuk setengah market tu. Apa yang korang nampak dekat dalam. Okay. So korang nampak sini ada bukit-bukit. Right. Bukit. Okay. 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 Nampak dekat atas. So mana satu kita nak ambil sebenarnya. Okay. So macam saya cakap saya akan ambil daripada level ni dahulu. Okay. So apa yang kita buat dekat dalam tu kita akan lukis dulu lah support level kita dekat dalam. Okey, ini contoh untuk downtrend dulu. Kita akan test dulu macam mana. Right? Okey, nampak? Once kalau dia dah jatuh, dia dah break dekat bawah Okey, then apa yang kita buat dekat dalam ni, kita nampak ada higher low dekat dalam tu. Okey. So, kita akan lukis lah dekat dalam ni. Okey, ini kipas cap udang dia. Right? Okey, kita test daripada ni lah. Nak play video macam makan banyak data pula. Right, so nampak? Once kalau dia jatuh je, kita akan, okey. Basic untuk support ni, once kalau dia broken, dia akan jatuh ke bawah. Okay, so macam dalam case ni kita akan cari sell dia lah. Okay, right. Sampai korang jumpa lagi ada satu level dekat dalam ni. Dah jumpa satu level dekat dalam ni, korang akan lukis lagi dekat dalam ni. Okay, so korang akan cari sell dia lah dekat dalam tu. Okay, nampak? Right. So ini salah satu contoh dia lah untuk soya. So soya boleh kata jadi juga ni. Once kalau dia jatuh, nampak market dia tak straightforward. Kenapa? Sebab apa yang kita belajar sebelum ni, once kalau dia jatuh je, dia break, dia support, dia akan terus jatuh ke sini. Tapi especially untuk features ni, once kalau dia jatuh macam ni, dia akan naik dulu ke atas. So maksudnya dia bagi peluang dekat korang lah, siapa yang tak dapat tangkap TP sini. Right?
Dia bagi peluang dekat korang, once kalau jatuh, dia akan terus jatuh ke sini. Jadi maksud dia korang ada peluang untuk sell dekat dalam ni lah. Right? Okay. So kesimpulan dia, nanti kita akan test ke saham lah. Semua nak minta saham ni. Right. Kesimpulan dia, kalau kipas cap udang tu, masa tengah uptrend, kita akan cari sell. Masa kipas cap udang tu jatuh ke bawah ataupun dia tengah downtrend, kita akan cari buy. Itu je dia punya basic yang kita nak buat. Okay. Okay, bahagian saham sebenarnya tak apa. Nanti yang tu bagi, Tuan Zafri boleh explain lagi lah bahagian saham, right? Okay, jom kita pergi dekat saham. Okay, bagi saya contoh saham. Apa yang ada potensial untuk pergi? Ataupun korang tengah sangkut dekat saham tu. Siapa nak bagi? Bagilah dulu. Trace Berhad. Okay. Okay, jom kita tengok sama ada dia jadi ataupun tak ya. Kalau kita gunakan untuk Trace Berhad. Ho, nampak tak Trace Berhad? Kita punya buy dekat level ni tau. Kita orang buy, tak apa, saya nak bagi tahu korang sikit lah. Kita punya buy level dekat mana. Dekat Trace Berhad tu. Okay, kejap . Right. Masing lah sini Kengen, Trace Berhad, Kengen, Mindtech, Masing, JF Tech. Okay, tak apa kejap ya. Saya stop dulu video ni. Allah, kenapa slow pula ni. Okay, sebenarnya Trace Berhad tu kita punya target buy hari tu dekat level 40.5 sen lah. Okay, kita test dekat Trace Berhad dulu, kita tengok macam mana. Okay, macam saya bagi tahu kita target Trace Berhad tu pada 21 hari bulan pada 21 hari bulan harga dia lebih kurang dekat 52 sen . Okay, so kita buy dekat level ni tau. Once kalau kita buy hari ni je nampak market dia sampai 56 sen. Kalau ambil untung 10 sen pun dah keluar dah cukup dah. Okay, right, tapi tak apa, saya akan tunjukkan dulu dan seperti yang saya cakap tadi, saya nak test dekat 30 minit ya. Right, so daripada 30 minit ni saya akan tunjuk dulu apa yang kita jumpa dekat dalam. Okey, daripada 30 minit kita akan tengok dulu sini. So apa yang kita jumpa dekat dalam. Right, macam saya cakap first kali apa yang kita kena buat. Okey, so kita akan lukis daripada kita punya support line, kita punya resistance line lah. So boleh kata market dah jatuh lah ni. So kalau kita nak gunakan kipas cap udang ni, boleh kata tak berapa valid lah, tak berapa cantik lah. Okey. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh test dulu dan kita akan cuba tengok. Mungkin dekat hourly lah. Sebab apa? Sebab saya bagi tahu dekat saham ni boleh kata 30 minit dia tak berapa menarik lah ya. Okay, saya test dekat sini dulu. So saya akan tunjukkan dekat korang macam mana korang nak determine benda ni. Korang tengok daripada kipas cap udang tu, seperti biasa dia ada lower high, higher low, lower high, higher high, higher low semua tu kan. Korang pergi determine dulu mana level-level yang korang nampak dia punya apa dia nama ni? Korang nampak dia punya ni lah, dia punya retracement level tu. Once jumpa retracement level tu, korang bolehlah mark dekat dalam tu ya. So once kalau korang mark, lepas tu mark dekat dalam tu nanti korang akan nampak lah level-level yang sepatutnya cantik untuk korang buy. Okay. Right, dalam case ni Trace Berhad yang saya nampak sebenarnya, okay. Okay, kalau korang gunakan kipas cap udang ya, kalau korang buy dekat level ni macam biasalah, stop loss level dia tu sebenarnya korang boleh ambil dekat level ni lah. Tapi itulah, korang tengok juga range dia. Kalau range dia besar sangat, daripada sini 52 sen takkan korang nak cut loss dekat level 32 sen kan. Boleh kata besar juga. So apa yang korang kena buat, macam biasa korang akan tengok je level ni. Jadi macam biasalah, trial and error. Korang masuk je korang kena cut loss lah. Sebab apa? Sebab banyak orang yang saya jumpa dekat dalam ni, dia nampak je benda-benda macam ni, dia nampak macam confirm, lepas tu dia tak nak letak cut loss langsung. So korang nampak je level ni. So kipas cap udang dia bagi tahu detail, korang buy dengan lebih ni lah, lebih detail lah sebenarnya. Okay, so inilah salah satu cara dia. Okay, so nampak bila korang nampak je market lebih kurang macam ni, korang bolehlah cuba buy. Okay, so bila macam mana korang nak buy benda tu. Okay, so first kali apa yang korang kena buat, once kalau dia jatuh macam ni, so candle naik semula ke atas kan, then baru korang cuba masuk. Tapi dalam case ni, untuk yang movement ni, kalau korang masuk terkena stop loss, boleh kata stop loss kena lah. Kalau kita ambil pun previous low jauh sangat ni, kalau kita ambil level sini. Okay, so ada level-level untuk korang letak cut loss dekat dalam ni, korang boleh letak dan korang boleh cuba tengok. Okay, sebab apa? Sebab dia new low, kita tak nampak lagi dia punya stop loss level dekat dalam tu ya.
Right, kalau korang cuba masuk, lepas tu dia kena. Masuk lagi kena dan last kali korang tengok apa yang jadi. Okay? Bila dia break dia terus naik ke atas kan, betul? So boleh kata korang tunggu je market tu dulu. Macam contoh, dia bermain dalam level kipas cap udang ni. So dia main dulu, dia main, okay? Lepas tu last kali once kalau dia break, then barulah korang masuk ke dalam. So bila korang masuk level tu, okay? So barulah kita jumpa kita punya stop loss level dekat dalam ni, okay? Lepas tu entry kita pun dekat sini. Tapi takkan kita nak buy 39 sen lepas tu stop loss kita dekat 37.5 sen. Kecil sangat tu. Memang kecil gila, okay? So ini yang benda yang korang kena cubalah, okay? Korang cuba tengoklah macam mana. Sebab kalau siapa yang gunakan harmonic pattern sebenarnya, yang harmonic pattern saya nak bagi tahu sikit lah. Sebab apa? Sebab ni salah satu ni tau. Macam hari tu Asia pun kita dapat masuk. Kita dapat masuk. Benar kata tepat tak lah? Tepat sangat, okay? So macam ni pun kita nak masuk level dekat 40.5 sen. Market jatuh sampai 37.5 sen. So terpulang dekat korang. So pastikan letak stop loss lah once kalau korang dah lukis kat dalam. Okay. Apa contoh yang lain lah? Tadi terlog out pula. So saya tak jumpa dah. Okay, MyEG. Jom kita tengok MyEG pula. Right. Ni semua yang tanya ni mesti ada position ni kan. Okay, jom kita tengok dulu. Macam saya cakap, first kali kita akan determine daripada sini dahulu. Okay, so mana kita nak tengok level tu? Ini daripada downtrend. So ini uptrend. Okay, so macam biasa bila market uptrendnya, kita akan lukis dulu kita punya support level dekat dalamnya. Right, dah jumpa support level. Lepas tu yang kedua level kita jumpa dekat dalam ni. Sinilah. Right, okay. Jadi dia boleh kata benda ni dah form ya. Right, then apa yang korang kena buat lepas tu macam biasa korang determine korang punya level-level dekat dalam ni, previous higher low dan higher low, okay? Dan last kali kita akan tengok dekat level ni lah macam mana. So based on apa yang saya nampak dekat kipas cap udang ni, benda ni sekarang ni dia betul-betul dah jatuh dekat dalam dan entry level kita kalau kita nak masuk sini, mana kita tahu kan market jatuh dekat level ni mungkin dia test lah. Lepas tu yang kedua ni kita nak masuk, boleh kata tak sempat sebab ini complete je, kita nak buat decision masuk sini, okay? So, next apa yang korang kena buat, macam yang saya cakap minggu pertama hari tu, yang saya ajar basic support and resistance dengan trend line, apa yang korang kena buat? Kalau terlepas dekat trend line ni, dan korang boleh cuba masuk semula bahagian higher low dekat dalam ni, okay? So, inilah level yang korang boleh cuba masuk. Satu yang pertama dekat level higher low ni dan level yang kedua korang boleh cuba masuk dekat trend line ni, okey? So inilah yang kita akan buat. Okey. So untuk saham dia ada beza sikitlah daripada futures. Sebab apa futures dua hala. Saham ni satu hala je sampai hujung tahun ni. Jadi apa yang kita kena buat, kita akan cari buy dulu. Jadi inilah level yang korang boleh cuba masuk buy dekat dalam. So maksudnya benda ni dia tak jangkakan awal-awal. Dia takkan jangka apa, kita takkan dapat entry level kita dengan lebih tepat lah compare dengan yang benda-benda yang lain. Macam contoh dia apa, Elliott Wave lah, ada orang gunakan gun lah, ada yang gunakan harmonic trading. Yang mana kita lukis siap-siap, kita tahu entry kita dekat mana, kita akan masuk siap-siap. Tapi yang dekat level ni maksudnya kita tunggu apa-apa benda pun, kita tunggu daripada confirmation. Dia sentuh je level ni, kita masuk. Dia sentuh je, dia masuk. Okay? Kalau kita terlepas based on kipas cap udang ni, kita akan masuk based on level ni lagi. Okay? So stop loss kita dekat level mana? Inilah level-level stop loss. So korang kena accept loss lah, korang kata. Okay? Kalau tersalah, jangan sekali peram benda tu. Okay? Right, jom kita tengok kos kapi lagi. Right. Okay, kos kapi. Right. Okay, kos kapi ni. Okay, saya tengok dekat dalam ni. Dia punya movement tak berapa cantik kalau korang tengok candle dia. Tapi tak apalah, kita cuba pakai daily dulu. Okay. So daripada daily apa yang saya nampak dekat dalam Right, macam biasa saya cakap, dia dah break je, dia akan jatuh ke bawah So apa yang korang kena buat, korang lukis lah daripada dalam level ni. So kita akan cari buy juga dekat dalam ni. So kita akan tunggulah macam mana. So tak ada level yang cantik sebenarnya. Saya tak nampak based on kipas cap udang dekat dalam ni ada entry yang boleh kata menarik. Okay. So kalau korang nak tanya based on view market boleh pergi sampai level-level mana sebenarnya, korang boleh tanya apa, malam ni korang tunggu sampai pukul 11 dan Tuan Zafri akan tapis lah ada setengah saham dekat dalam tu. Okay. So kalau tanya saya personally tak apa, saya tunjuk sikit lah. Sebab apa? Sebab saya tak jumpa kipas cap udang So saya tunjukkan harmonik dekat dalam ni. Saya punya level untuk masuk buy lebih kurang dekat dalam level sini 636. Right. Saya akan cari buy dekat level ni lah. Okay. So ada 3 level saya untuk buy.
So level yang pertama 10 sen. Lepas tu level yang kedua 9 sen. Yang level yang ketiga 85 sen. Okay. So korang nak ambil sini sebagai stop loss korang pun okey lah. Tapi ni lebih separuh ni. Kalau korang masuk more than 50% daripada kerugian, bahaya sebenarnya. So better korang cut loss cepat-cepat. Okay. Right. Jom kita tengok lagi apa. Mindtech Celcon. Okay, saya tak boleh tengok semua. Saya tengok siapa yang type dulu dan kita akan lukis benda tu lah. Dan sepatutnya saya nak tapis dekat kipas cap udang. Wow, ini Celcon ni dah naik kau-kau dah ni. Okay, kipas cap udang tak berapa sesuai kalau kita nak main dekat dalam ni. So apa yang saya jumpa dekat dalam ni pun orang kata just ada level yang cantik sebenarnya untuk korang masuk buy. Okay. So ada level buy lebih kurang. Okay, saya punya expectation market ni dia akan jatuh sampai level sini Market ni akan jatuh sampai level 2.24 lah. Right? Okay, tak apa, saya lukis dulu. Right, nanti pukul 11 korang ingat cakap saya, follow Tuan Zafri. Tuan Zafri dah tapis lebih kurang macam saya. Dengan dia, kita dah tapis lebih kurang dalam berapa level? Lebih kurang dalam 50 stocks lah yang ada potential. Dan 50 stocks tu boleh kata benda yang dah tak ada kita dah buang dan kita masukkan yang baru. So apa-apa benda kita akan tapis 50 jugalah. Right, korang tunggu je nanti dia akan jatuh sampai 24 sen. Okay? So level 24 sen, kemungkinan besar dia akan pergi, okay? Right, dan siapa yang hari tu ada belajar dengan saya bahagian apa? Bahagian chart pattern tu. So bahagian chart pattern saya ada bagi tahu siap-siap hari itulah yang pasal benda ni, okay? Right, sama ada sekarang ni dia breakout dia terus pergi jauh ataupun dia akan jatuh dulu. So ini worst case dia yang korang boleh tunggu. Kalau dia tak pergi, then maksud dia korang tak boleh masuk dah, okay? So korang tunggulah breakout dekat atas ni. Siapa yang nak main bobo tu, buy on breakout, so korang masuklah buy on breakout insyaAllah. Okay. Celcon. Okay. So satu lagi lah last saya akan lukis. Saya akan tengok dekat dalam ni Mindtech lah. So Mindtech kita tengok sama ada Mindtech ni boleh pergi ke tak. Ada kipas cap udang punya level ke. Okay. Right. Haha. Ni saya jumpa satu dekat Mindtech. Right. Satu. Lepas tu yang kedua dekat level sini. So korang tengoklah nanti macam mana. Korang nak masuk based on breakout jugalah. Okay. So level yang korang nak masuk cantik sebenarnya dekat level bawah ni. Okay. So level bawah ni korang buy. Lepas tu korang tengok previous low dia dekat level mana. Macam sini stop loss dia boleh kata dah determine lah kita jumpa dekat dalam level ni. Dan next stop loss kita nampak dekat sini. Okay. 9.5 sen lah dengan 18 sen. 18 sen jauh sangat ni orang kata. Okay. Tapi apa yang saya nampak dekat dalam sebenarnya, kalau korang tanya saya based on harmonic pun, macam kita tapis based on harmonic juga tau. Kita dah nampak dekat dalam tu yang market akan pergi sampai level ni jugalah. Right? So saya ke bawah lah. Okay? Tapi kalau dia breakout dekat atas ni, inilah chances dia untuk korang masuk dekat dalam. Tapi kalau dia breakout pun nanti korang kena tunggu. Ada satu resistance level lagi dekat dalam ni. Okay? So dalam ni saya takkan sembang study of fundamental, apa-apa benda semualah. Kita memang fokus based on technical lah. Memang view kita pun based on technical je. Okay. So jangan kecam saya. Kalau apa yang saya cakap ni mungkin berbeza pendapat. So kalau kita berbeza pendapat tak ada masalah. Kita just tengok je. Dan kita akan tengok siapa yang betul, itu je lah. Okay. Right. So okay tak? Ada apa-apa masalah tak? So daripada korang tunggu nak tengok certain saham tu boleh pergi, better korang belajar benda yang saya tunjuk dekat dalam ni. Okay. Kalau saya tunjuk dekat dalam ni, korang dapat ilmu benda ni nanti, yalah, kita tahu ada setengah orang tadi yang macam dia bagi tahu dekat dalam ni, dia baru je masa MCO hari tu, baru start trading lah, okay. So saya takut sebenarnya untuk newbie ni. Reason dia kenapa saya takut dengan newbie, dia terlalu terikut-ikut dengan orang, okay. Macam sebelum ni lah, saya dapat tahu ada setengah cikgu tu, dia buat view dan view dia sentiasa jadi. Macam saya cakap, campak mana-mana je market akan pergi tau. Okay. Korang dah cerita lah, ada seorang remiser pun dekat office saya, dia dapat $500,000 tau brokerage pada bulan Mac. Itu je. Okay. So jangan pandang rendah dengan remiser ni lah. Once kalau dia dapat besar, memang besar gila. Okay. Dia dapat $500,000. Apa lagi klien dia masa tu? Dia bagi tahu klien dia dapat berjuta-juta tau. Lepas tu tak payah kerja. Okay. Ada yang kena buang kerja, dapat je duit. Lepas tu, buat apa nak kerja lagi? Aku kerja ni dapat $1,000,000. Lebih kurang dalam 5 tahun dia kata. So apa dia buat? Dia masuk dekat market lagi. Okay. So macam biasalah dia bagi tahu dia macam ada setengah klien. Kalau dia dapat berjuta pun, kalau boleh janganlah pergi masuk semula duit berjuta dekat dalam tu. Simpanlah sikit duit dekat dalam. Okay.
Simpan sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi dekat market ni. Macam biasa kita buat study of probability. Kalau kita bernasib baik sekarang ni during MCO, market akan sentiasa naik je. Okay? Dia akan naik ke atas je lah. Okay? So saya tak sempat nak cover untuk semua benda. InsyaAllah nanti apa benda yang korang nak tanya, korang tanya dekat Tuan Zafri. Macam biasa, Tuan Zafri akan buat live juga. Tapi live tu dekat Facebook. So korang kena like Facebook kita yang pertama. Lepas tu yang kedua, korang kena follow lah page Facebook kita orang. Okay? Lepas tu, bila korang dah follow semua, nanti korang akan dapat lah, dapat apa? Korang akan dapat notification lah daripada Facebook tu. Nanti dia akan keluar je. Nampak je notification, korang akan play lah dekat dalam tu. Okay? Right. Jam 11 dekat mana? Dekat Facebook. Okay, yang minta maaf. Yang lain nanti semua soalan ni korang simpan dekat dalam. Tanya dekat Tuan Zafri. Okay, pukul 11. Mantap ilmu. Sebenarnya ilmu ni memang dah ada. Saya just keluarkan semula je mengajar dekat orang. Okay, saya tunjukkan semula. Benda bukan saya yang create. Sebenarnya ada creator dia yang buat benda ni. Tapi saya just keluarkan dan saya sampaikan dekat korang saja. Okay. Tuan, kalau saya guna pusat station, saya boleh buat teknik macam tuan ke? Okey, teknik apa? Kalau teknik lebih kepada kipas cap udang ni boleh buat, tak ada masalah. Okey. Tuan, macam mana nak lukis harmonik? Okey. Alang-alang Tuan Badiu zaman ni dah tanya, so saya nak bagi tahu. Sekarang ni kita dalam ni lah. Kita dah launch sebenarnya. Hari tu buy one free one. Siapa buy platinum dia akan dapat another one lah. Orang kata dia boleh bawa kawan dia seorang. Okey. So harga nak belajar harmonik dengan saya serendah RM10 saja, okey? So kalau korang nak belajar benda ni, nanti korang pergi je type dekat website nakbelajarsaham.com. So dalam tu nanti korang tengoklah ada package-package dia, okey? So okey, kalau tanya saya sebab apa? Sebab saya lebih kepada bahagian ni je, bahagian technical analysis, lukis itu ni semua, okey? So kalau nak tanya lebih detail, korang masuk je website tu. Lepas tu nanti korang cuba tanya, ada tim marketing saya lah. So tim marketing saya Tuan Siti, Hana dengan ada seorang lagi lah. Okay. So korang tanya dekat dia, apa benda soalan-soalan yang korang macam nak belajar harmonik tu kan. So apa yang benda korang belajar dekat dalam ni, lepas tu insyaAllah apa package-package dia semua. Lepas tu ada package yang kita sediakan lah, General Gold dengan Platinum. So maksud dia general apa? Habis macam ni, habis je lah. Orang kata dia just follow live kita je. Lepas tu yang bagian gold tu pula, dia dapat slide. Lepas tu dia dapat video. Okay, so yang bagian platinum ni maksud dia kita akan jaga dia lebih. So lebih dari segi apa? Semua dia dapat. Dari segi package gold dengan, apa satu lagi? Dengan general. Tapi kelebihan dia, dia dapat hantar journal bagi dekat saya dan saya akan check journal dia. Macam biasalah, saya akan ajar dia. Saya akan tunjukkan, saya akan betulkan journal dia sampai dia dah boleh masuk trading. Okay? Okey, Bursa Station dan TradingView mana lagi murah NOK? Okey, tanya saya personally sebab apa? Sebab kalau tuan nak belajar, kalau nak lukis setakat benda-benda basic je macam ni, okey. So benda basic macam yang saya bagi tahu tadi tu, kipas cap udang ni, korang tuan boleh gunakan ni lah. Boleh gunakan Bursa Station je, okey. Tapi kalau tuan nak lukis harmonik, memang tuan kena pakai yang kena better pakai ni lah, better pakai TradingView. Reason dia kenapa? Sebab TradingView ni dia dah kira siap-siap benda-benda tu kalau untuk kita lukis dekat dalam lah. So maksud dia user friendly lah compare dengan Bursa Station. Maksud dia kita kena lukis Fibonacci level manually. Itu beza dia. Okay? So kalau tanya saya, TradingView ni sebenarnya sebulan lebih kurang dalam busuk-busuk lah. Package paling murah dalam RM80 je lah. Okay? So RM80. Memang murah lah. Setahun lebih kurang dalam berapa? 400 je. RM80 lah. Depends lah. Maksudnya kita boleh bayar bulan-bulan. Compare dengan compare dengan Bursa Station, kita tak boleh bayar bulan-bulan. Kita kena bayar dalam tempoh 6 bulan lah, setahun lah. Itu yang dulu lah saya tahu. 3-4 tahun lepas yang klien saya suka pakai benda ni. Once dia jumpa dekat TradingView, lebih menarik. Sebab apa? Sebab Bursa Station tak ada foreign. Dekat TradingView ni ada foreign lagi. So maksudnya kita tak limited dekat local product je. Kita ada sekali dengan foreign product. Okay? Local dengan foreign, saham dengan futures, forex, bla bla bla, semua benda ada yang ada harga pergerakan dia. Okey? Alright, ada apa-apa soalan lagi tak? Allah, banyaknya ni yang tadi siapa? Cik Salima tanya supply K1, Kenjel, JCY, OpenSys, QES, JF Tech semua nanti boleh tanya dekat Tuan Zafri lah insyaAllah. Okey? So Tuan Zafri akan explain satu persatu. So dia macam biasa, dia ambil masa dalam sejam je. So dalam tempoh sejam tu korang kena cepat lah, kena tengok apa benda yang korang kena tanya cepat lah. Siapa yang cepat tanya dia akan jawab lah. Okay?
Right. So far okey tak? Ada apa-apa soalan tak? Yang benda saya buat ni tak ada slide Memang saya tak buat slide pun. Okey, reason dia kenapa saya dalam proses nak cuba mengajar orang tanpa Tanpa perlukan slide. Okey? Sebab apa? Sebab kalau nak bagi slide dia sampai bila orang nak pandai. Okey? Right, ada apa-apa soalan tak? Okey, FB dengan Telegram link ya. Right, sekejap ya. Tengok dulu. Right, dekat Telegram ni ada dekat sini ya. Right, dekat Facebook kita. Okay, dekat link Facebook ada dekat dalam ni. Right, so ada dua benda lah. So korang boleh lah, korang tengok lah. So better korang like dekat Facebook, lepas tu korang ni lah, korang like dekat Facebook, lepas tu yang kedua korang like Facebook dengan apa dah satu tadi, dah pening kepala saya. Dengan follow page tu, okay? So macam biasalah, ada kawan-kawan nanti yang nak follow, korang pergilah forward bagi dia. Benda percuma ni kalau boleh pergilah belajar ramai-ramai, janganlah belajar seorang-seorang. Ini kedekut gila nak belajar seorang-seorang. Aku tahu ilmu tu seorang-seorang je, aku tak nak bagi tahu orang lain. Pergilah bagi tahu kawan, pergi share dekat kawan ramai-ramai. Kenapa? Sebab yelah, benda-benda macam ni orang kata ilmu percuma kan. Lagi satu, kita bukan pasal percuma ke apa, dia tak ada value ke apa ke benda semua, okey. Tapi kita nak ni lah, kita nak kalau boleh newbie tu, okey. Macam saya selalu cakap, okey, kalau saya nak sembang pasal kes penipuan je, boleh ambil masa sejam tau. Saya bagi tahu roughly je lah, okey. So macam Security Commission bagi tahu, banyak aktiviti orang kata cikgu-cikgu dengan coaching bahagian saham ni yang too good to be true, okey. Jadi kita nak elakkan benda tu daripada korang terkena. Jadi itu je lah saya nak bagi tahu. So sebelum korang nak buka akaun ke apa benda semua dekat orang ni, so korang kena tengok dulu dia punya qualification, orang tu siapa, lepas tu betul ke tak yang akaun korang buka ni terus masuk dekat broker, okey. So itu yang benda memang betul-betul penting yang korang kena tahu dulu. Sebab kita takut sekarang ni memang masa market tengah up masa during MCO, masa bulan Mac tu, ada pertumbuhan lebih kurang dalam 60% cikgu-cikgu yang tak bertauliah tau, okey. Jadi sekarang ni kita takut, sekarang ni dah start MCO tau, especially Sabah dengan sini. So nanti takut ada orang nak ambil peluang. So dia nak ambil peluang, orang kata macam scam ni lah. Jadi dia akan ajak korang masuk situ lah, masuk sini semua. Nanti takut nanti korang terkena. Lagi satu, takut dia janjikan profit dekat korang. Once kalau dia janjikan profit, korang kena faham benda ni study of probability. Sama ada market pergi ataupun tak pergi, itu je. Okay, so kalau tak pergi, stop loss kita akan mainkan peranan. Tapi kalau market pergi, macam biasalah, korang pergilah kompang dekat mana-mana group pun. Bagi tahu korang ni hebat gila, okay. Tapi kalau boleh janganlah buat macam tu. Korang dapat, korang simpan, bawa ajak kawan-kawan yang lain je. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat lah, okay. Kita tak ada apa-apa pun yang kita nak buat. Kita just buat education macam ni je dekat orang. Kenapa? Sebab kita nak improve juga cara kita buat apa-apa benda education semualah, insyaAllah. Okay. Lepas tu, right. So, itu je setakat ni. Dan satu lagi, siapa nak tengok apa package-package tu, korang masuk dekat ni lah, dekat website ni . So, ada satu sini. So, korang klik je. Korang copy je lah link ni nanti. Lepas tu korang masukkan dekat dalam. Lepas tu korang tengoklah ada package-package yang kita buat dekat dalam tu. Okay, so saya malas nak promo ni. Kalau saya nak cakap benda ni akan ambil masa lebih kurang dalam sejam ke 2 jam pun. Okay, so better korang tengok je daripada website. Lepas tu korang tengok. Ada benda tak faham nanti, korang bolehlah PM nombor yang tertera dekat dalam tu. Okay, right. Terima kasih semua. Jom saya tapis gunakan harmoni. Okay, nanti Tuan Zafri akan tapis ya. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar saya bercakap ke dalam ni . So bukan senang tau nak tengok orang dengar kita bersembang dalam masa sejam. So alhamdulillah korang pun sudi bagi telinga korang untuk saya dengar apa yang saya nak cakap ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua. So semoga benda ni bermanfaat dan boleh membantu korang untuk buat duit lah nanti, okey. Dengan cover korang punya, jaga korang punya money management lah. Okey, money management memang betul-betul penting, okey. Dapat kefahaman, minta halal ilmunya tuan. Alhamdulillah, memang saya akan halalkan je. Cuma saya takkan halalkan kalau korang pergi jual benda yang saya ajar ni dekat orang lain. Okey? Yang mana sebab benda ni percuma. So kena bawa ajak kawan-kawan yang lain. Okey? Sebab apa? Sebab dia percuma lah. Itu ialah saya nak bagi tahu. Okey? Right, terima kasih semua. Jazakallah. Right.
baru join tadi sibuk sangat. Okey Amirul, tak apalah Amirul, nanti boleh inilah apa? Boleh pergi join lah dalam link tu. So dalam link tu ada kita punya group. So korang tengok je, daripada masa ke semasa kita akan bagi tahulah. Setiap hari Selasa malam kita akan buat education Right? So education apa? Education ni lah, education yang teknikal secara percuma, okey. Tapi kita taklah buat mendalam sebab kita akan buat benda yang basic je supaya semua orang tahu dapat mendalami benda-benda basic, okey. Right, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, okey.